Kak Najiha, perkenalkan diri akak dan apa tanggungjawab yang digalas di dalam Hidayah Center Foundation itu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Najiha Dania binti Idris. Bekerja di Hidayah Center Foundation HQ dekat Taman Melawati. Sebagai eksekutif dalam unit latihan training unit lah. So unit latihan ni dia fokus pada dalam pembinaan da'i. Maksudnya fokus training tu adalah untuk melatih Muslim macam mana nak sampaikan Islam kepada non-Muslim, iaitu masyarakat majmuk yang ada kat Malaysia ni lah. So fokus dia memang Muslim. So Hidayah Center dia memang mengalu-alukan jika ada mana-mana pihak yang ingin collab untuk dapatkan training daripada Hidayah Center. Sebab kita nakkan seramai mungkin orang untuk mengetahui dakwah tu macam mana dekat Malaysia. Lagi-lagi kita berhidup bermasyarakat yang pelbagai kaum, pelbagai agama kan. Okay. So alumni UIA sebelum ni dalam kos Usuluddin dengan Perbandingan Agama. So bekerja dengan Hidayah Center dah nak masuk 2 tahun lebih. So terima kasih juga sebab jemput. Nanti sangatlah Usuluddin tu dengan Hidayah Center Foundation. Jadi so, nampak cantik lah dia punya kos dengan Hidayah Center Foundation sendiri kan. Di mana kita pun belajar pelbagai agama. Cantiklah untuk kita aplikasikan apa yang kita dah belajar. Jadi soalan seterusnya saya boleh teruskan kepada apakah itu Hidayah Center Foundation sendiri dan apakah visi dan misi Hidayah Center dan apakah inisiatif atau aktiviti yang Hidayah Center Foundation buat. Okey. Secara ringkas lah. Hidayah Center ni dia ditubuhkan pada tahun 2005. Tapi dia didaftarkan pada tahun 2012 di bawah Jabatan Perdana Menteri, iaitu di dalam bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Malaysia. Dan Hidayah Center Foundation dia mempunyai 30 cawangan untuk sekarang dan 50 kawasan operasi di seluruh Malaysia. Okey, Hidayah Center dia mempunyai beberapa kerja utama. Okey, yang pertama adalah menyampaikan Islam yang sebenar kepada masyarakat majmuk dan membetul salah tanggap yang terhadap Islam. Okey, yang kedua adalah menyantuni mualaf yang memeluk agama Islam. Dalam masa yang sama kita beri sokongan dan kita bimbing diorang, kita bimbing mualaf tu, dan dalam masa yang sama kita bangunkan potensi mualaf tersebut. Dan yang ketiga adalah Hidayah Center berusaha untuk menyatukan usaha-usaha dakwah di Malaysia dan pendakwah-pendakwah di Malaysia juga. So kita tahu dakwah ni dia bukan kerja seorang-seorang kan. Kita berusaha untuk menyatukan usaha-usaha pendakwah di Malaysia jugalah. Okey, jadi visi Hidayah Center ni adalah Hidayah Center Foundation menjadi sebuah badan bukan kerajaan yang unggul dalam dakwah iaitu outreach dan sokongan saudara baru. Jadi Hidayah Center ni fokus pada dakwah, menyampaikan Islam dan seterusnya adalah menyantuni saudara baru. Maksudnya bila orang tu menerima Islam, jadi tugas Hidayah Center adalah seterusnya adalah untuk membimbing lah mualaf tu. Kita tak nak mualaf ni bila masuk Islam dia biar macam tu je. Tak, Hidayah Center dia berusaha untuk membimbing juga. Dalam masa sama membina potensi jugalah. Kalau kita perasan Muhammad Chan dah ada restoran kan. So itu adalah salah satu usaha Hidayah Center jugalah. Dia bukan hanya Hidayah Center je, tapi Hidayah Center ni dia dibangunkan dengan ummah sendiri. Maksudnya dana dia daripada orang luar. Jadi Hidayah Center ni nak cakapkan dia adalah yayasan milik ummah. Sebab beneficiary dia adalah ummah Malaysia tu sendiri. Okay. So misi Hidayah Center macam yang Kak cakap tadi, Hidayah Center Foundation wujud untuk berkongsi mesej Islam yang sejagat kepada seluruh lapisan masyarakat. Lepas tu memperbetulkan salah faham terhadap Islam dan juga memberi sokongan kepada saudara baru sebagai tanggungjawab kemanusiaan. Okay, seterusnya adalah Hidayah Center Foundation dia untuk mencapai misi kan, dari itu Hidayah Center berusaha untuk menjalinkan hubungan baik, memimpin dan membantu individu Muslim dan
organisasi maksudnya NGO ataupun mana-mana pihak kerajaan yang berminat untuk bersama Hidayah Center lah untuk buat dakwah. Memperkasakan usaha yang samalah di Malaysia dan juga rantau Asia Pasifik. Maksudnya kita bukan hanya kat Malaysia je berdakwah, tapi Hidayah Center Foundation berusaha untuk macam mana nak cakap, mengunitekan ataupun berkolaborasi bagi mana-mana NGO maksudnya pihak-pihak yang ada dekat luar negara yang buat dakwah juga. Jadi Hidayah Center dia ada juga dia buat conference untuk share kan, pelbagai negara dia mempunyai dakwah yang berbeza sebabkan kaum dengan bangsa kat sana pun berbeza. Jadi Hidayah Center ada juga buat conference untuk Asia Pasifik untuk bersama-sama untuk berdakwah. Maksudnya bukan Malaysia je lah, sebab dakwah ni adalah tanggungjawab semua. Jadi semua negara akan ada dia punya pihak-pihak yang melakukan dakwah. Okay, so basically program-program Hidayah Center dia berteraskan core business tadilah yang Kak sebut. Yang pertama adalah sampaikan Islam. Jadi program-program outreach kita adakan, contohnya Hidayah Harmony Outreach, H2O, aka Elias maksudnya Sri Dakwah lah, tapi di branding Hidayah Center dia bunyi Hidayah Harmony Outreach, H2O. Kan selain daripada Spirit Dakwah tu pakai nama tu lah. Tu untuk Hidayah Center lah. So kalau nak dengar je brand tu maksudnya Hidayah Center punya lah. Lepas tu kita ada juga buat masjid terbuka, masjid open day di masjid-masjid yang masjid-masjid ataupun surau yang mana bila kita offer masjid tu ingin buka demi masjid tu kepada non-Muslim untuk datang. Jadi kita ada jugalah buat tu adalah usaha-usaha dakwah lah yang mana kita mengajak non-Muslim untuk join program kita. Tu satu, tu contohlah bentuk program outreach. Lepas tu mu'alaf, dari segi mu'alaf macam mana kita nak santuni mu'alaf. Okay, kita adakan kelas pendidikan dalam masa yang sama, kita memberi bantuan juga kewangan kepada mana-mana mu'alaf yang memerlukan. Lepas tu dari segi, yelah bila kita nak orang buat dakwah, kita mestilah kena ada pelatihan kan. Jadi kita buat juga latihan, maksudnya melatih Muslim kita untuk menyampaikan Islam dalam masa yang sama untuk membantu Hidayah Center jugalah dari segi contohnya macam Hidayah Center nak buat masjid terbuka. Jadi orang-orang yang dah dapat latihan ni mereka aplikasikanlah ilmu yang diorang dah dapat, maksudnya peserta tu. Okay. Peserta tu yang join masjid open day tu. Betul. Sebab kita tahulah medium dia maksudnya medium program tu adalah medium untuk diorang terus amalkan apa yang mereka dah dapat daripada latihan tu kan. So basically tu adalah program-program dan sepanjang PKP, cerita sikitlah Hidayah Center. Walaupun PKP kan banyak benda yang terhad, tapi itu tak merencatkan pergerakan dakwah Hidayah Center. Okay, so bila kita lihat online kan, online dia tak menghadkan jarak kan, dia lagi mendekatkan. Jadi Hidayah Center menggunakan pendekatan online. Okay, contohnya akak sebut dari segi macam mana Hidayah Center menyantuni mu'alaf. Okay, yang pertama Hidayah Center masa PKP, Hidayah Center masih mengadakan kelas online untuk mu'alaf. So kelas online tu bukan hanya di HQ tapi di seluruh negara. Jadi yang paling menarik sebab kita PKP kena hari raya, jadi Hidayah Center ada juga buat hari raya online untuk mu'alaf ni di seluruh negara. Betul. So kita ada juga, tu adalah first time lah sebab kita rasakan kesian mu'alaf ni kan, dah lah PKP, lepas tu ada yang terjejas kewangan, lepas tu ada yang baru masuk Islam, tak pernah rasa pun Ramadan tu kan. Maksudnya raya tu sekali. So Hidayah Center mengambil peluang bila kita online ni kita boleh mengumpulkan ramai mu'alaf. Jadi kita menggunakan medium Zoom dan kita bertakbir ramai-ramai masa first hari raya takbir tu lah. ramai-ramai. Betul. So alhamdulillah lah. Itu adalah salah satu usaha Hidayah Center buat. Okay. Seterusnya
Bila PKP kita nampak, kita lihat, maksudnya bukan rakyat Malaysia ni ramai yang terkesan dengan kewangan kan. Jadi termasuklah Betul. mualaf. Mualaf ni kalau kita tengok dia punya situasi lain sikit macam mana? Kerja mereka ada yang mengikut jam. Jadi cuba bayangkan kalau kedai tu tak boleh buka. Diorang rasa tak boleh kerja kan. So Hidayah Center berperanan lah masa ni. Kami membuka 2 tabung COVID. Yang pertama adalah tabung COVID-19. Yang kedua adalah Ramadan Aid for Mu'alaf. Yang mana tabung COVID-19 ni kami telah berjaya mengumpul RM122,000 dan telah dimanfaatkan kepada 755 individu dan keluarga di seluruh negara. Banyak tu, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan seterusnya adalah Ramadan Aid for Mu'alaf, RAM. Kami telah berjaya mengumpulkan sebanyak 112,000 dan telah diagihkan kepada 379 individu dan keluarga di seluruh negara. Alhamdulillah. So tu antara salah satu santunan lah, cara santunan mu'alaf oleh Hidayah Center. Dari segi dakwah kan, mesti orang tanya, dakwah boleh ke kan secara PKP ni kan? Saya pun tertanya. So dakwah kita nampak online ni luas kan, maksudnya dia bukan hanya macam mana, dia punya limit tu dia tak ada limit kalau online ni. Jadi Hidayah Center juga menggunakan platform online lah untuk mendapatkan mad'u dan muslim. Dan Alhamdulillah sepanjang PKP kita telah mendapat 103 syahadah. Maksudnya orang yang masuk Islam dengan Hidayah Center. Alhamdulillah sepanjang Mac sampai Mei. So Alhamdulillah lah proses Ada berapa orang? 103 syahadah. Alhamdulillah. So 103. Alhamdulillah. So proses penerangan dan bimbingan tu semua daripada kaki tangan Hidayah Center dan termasuk sukarelawan Hidayah Center Foundation sendiri. So kejap lagi kita akan lihat macam mana Hidayah Center berdekat non Muslim. So akak ceritakan dulu macam mana latihan yang dijalankan walaupun PKP kan. Latihan kita dah kita cuba melakukan secara online. Alhamdulillah sambutan terlalu sangat menggalakkan daripada peserta. Masa PKP kita dah buat beberapa siri latihan online dan hari tu baru je lagi berlangsung pada 11 dan 12 Julai. Kita buat dakwah dalam dakwah masyarakat majmuk. Penyertaan kami target dalam 80 orang, tapi yang berdaftar dalam 110 orang, 115 orang. Dan yang menyertai memang 100. So macam Alhamdulillah. Dan penyertaan tu bukan hanya Malaysia, yang kami terkejut ada sampai Singapura. So Alhamdulillah. Nak cakapkan online ni Alhamdulillah dia sanggup bayar walaupun di USG kan. Dan dia bayar lebih jugalah Alhamdulillah. So kita nampak online ni dia sebenarnya dia menjimatkan kos lah juga kan. Tapi dia punya objektif dia sampai. So Hidayah Center menggunakanlah mana-mana medium yang sampai objektif. Tak kira lah macam mana pun. Yang itulah kami guna. So itu daripada, maksudnya itu aktiviti yang Hidayah Center. Kita lihat sepanjang PKP ni medium online adalah jalan yang paling terbaik lah untuk segalanya kan. So tak ada jalan lain lah sebab kita nak face to face pun tak boleh kan. Boleh tapi dia ada limited lagi. So COVID-19 ni memberi kita hikmah bahawa segalanya boleh dilakukan secara online. Dan sebab tu, online juga kita tak perlu membelanjakan terlalu banyak kos untuk sampai kepada objektif kan, dan sampai juga kepada audiens kita. So bila kita kelas mu'alaf, kita menerapkan juga elemen dakwah kepada kita punya mu'alaf. Jadi sepanjang PKP, mu'alaf ni dia ada banyak masa dengan family dia kan. So apa yang dia buat, apa yang mereka buat adalah mereka cuba menyampaikan Islam kepada keluarga mereka yang bukan Islam. Dan dengan bimbingan Hidayah Center juga lah, dengan bimbingan kaki tangan Hidayah Center. So dia ada banyak proses, maksudnya dia ada beberapa fasa lah penerangan tu. Dan last sekali Alhamdulillah ada beberapa keluarga dan muslim yang dah bersyahadah semasa PKP.
Itu antara salah satu faktor jugalah. Lepas tu lagi satu, Hidayah Center menggunakan peluang yang sangat besar kan. Bila PKP ni orang akan ramai scroll Facebook, apa lagi, Insta kan. Hidayah Center menggunakan medium Ya, tersebut lah betul. untuk kan bila PKP ni bila kita tengok dia punya trend dia, orang lagi suka tengok Facebook kan. Walaupun tengah malam, tengah pagi macam tu lah. So Hidayah Center menggunakan platform tu untuk ni lah, untuk meletakkan macam persoalan-persoalan berkenaan Islam. So ada non-Muslim yang bertanya berkenaan Islam, Hidayah Center cuba menjawab lah. Dan benda-benda tu juga membantu syahadah. Maksudnya kat situ pun ada juga yang berjaya syahadah lah, Alhamdulillah. So itu semua adalah usaha-usaha yang kita nampak lah. Tapi apa yang penting hidayah tu kita kena tahu semua datang daripada Allah kan. Kita kena berusaha. Betul. Tu antara salah satu maksudnya tu adalah usaha Hidayah Center lah sepanjang PKP. Dan termasuk dalam mu'alaf semualah. So okay. Cabaran Hidayah Center okay. Mostly program outreach, program dakwah kita face to face kan. Macam akak sebut tadi, Masjid Open Day, Street Dakwah, Hidayah Harmony Outreach. Jadi cabaran dia adalah program-program tersebut yang akak sebut tu tak boleh dilaksanakan sebab dia memerlukan peserta yang ramai, dia memerlukan pengunjung daripada non-Muslim untuk berkumpul kan. Jadi benda-benda tu dia ada sekatan sikit lah untuk buat. Jadi tu je lah daripada Hidayah Center. Yang lain tu memang boleh online. So far Alhamdulillah. Dan mencapai lah. Walaupun target syahadah tu tak ramai tapi at least kita sampai lah objektif kita. Maksudnya PKP tu memang maksudnya Hidayah Center tak terhenti disebabkan PKP. Maksudnya dakwah tu tak terhenti lah. Alhamdulillah. So tu je lah cabaran daripada Hidayah Center. Bagi Ana cukup menarik lah sebab Hidayah Center dapat cari cara jalan apa yang lain kan. Kita kena manfaatkan online teknologi yang ada. Dan saya tahu Hidayah Center ada media dia kan. Media Facebook di mana media tu kita iklankan. Kita punya iklan tu merangkumi semua orang. Bukannya yang friend je, siapa yang follow je kan. Malah luar daripada konteks ni kita target sekitar Selangor ke sekitar Malaysia ke. Pernah nampak lah Hidayah Center punya iklan tiba-tiba muncul kan. Oh ya ke? Masya Allah. Macam tu lah. Macam tu kot salah satu cara media untuk macam mana Muslim. Kalau nak selain daripada PKP kan, apakah aktiviti sampingan yang bukan yang PKP lah, yang biasa Hidayah Center buat luar daripada PKP? Kalau luar PKP, luar PKP yang selain daripada masjid, yang apa tu, selain daripada dua tu lah, yang outreach tu. Forum kami buat juga, forum dekat forum Harmoni. Kalau sekarang kita orang cuba buat online lah, tapi kalau sebelum ni kami buat strategi dia adalah kami buat forum tu di tempat non-Muslim tu. Maksudnya kalau church, buat dekat church lah. Sebab kita nak audience dia bukan audience kita yang dengar kan. Kita nak audience dia lah dengar. So kita strategi adalah kita buat dekat tempat dia. So antara salah satu lah outreach. Dan mostly MADIU yang kami dapat semua daripada program-program street dakwah. Maksudnya bila dah dapat pengunjung non-Muslim, kami cuba follow up terus lah. So daripada situ beberapa fasa sampai ke Islam tu dibuat, lepas tu akhirnya syahadah. Macam mana, bagaimana sambutan orang dengan dakwah tu non-Muslim ni? Contoh daripada segi umur lah, macam umur 20-an, 30-an ataupun remaja, universiti, macam mana sambutan dia orang pasal, nak kata senang kata awareness sebenarnya. Awareness jujurlah cakap awareness bagi Muslim Malaysia sendiri tak ramai lagi. So
Sebab tu Hidayah Center dia diwujudkan untuk menyedarkan juga Muslim dekat Malaysia ni berkenaan dakwah. Sebenarnya dakwah tu bukan susah pun, sebenarnya senang kan. Jadi bila akak cerita sikit beberapa front, maksudnya yang mana yang dah kolaborasi dengan Hidayah Center. Okey, ada daripada sekolah menengah, ada daripada universiti, ada juga daripada pihak kerajaan, tapi tak ramai. Maksudnya tak banyak lagi yang nak collab dengan Hidayah Center punya ni lah program. So nak cakap awareness tu belum tahap 100% lagi lah. Maksudnya kalau nak cakap tu 50 boleh kot, 50%. Yang 50 lagi tu tak faham lah. So sebab itulah Hidayah Center berusaha untuk ni lah promote program-program latihan, program-program kesedaran Hidayah Center kepada NGO-NGO ataupun pihak kerajaan yang lain. Macam tu. Okay, faham. So kalau perasan Hidayah Center ada juga buat Hidayah Talk. Kalau sebulan tu, kalau PKP memang setiap minggu tu 2 kali. Tapi bila macam PKP dah dilonggarkan, jadi pelbagai program dah boleh dibuat kan. So Hidayah Talk tu kita buat dalam sebulan 2 kali atau 3 kali. So kita bawakanlah topik-topik kesedaran dakwah kepada Muslim. So Muslim ni bukan hanya pon Muslim tapi mu'alaf juga kan. Sebab kita merasakan mereka pun ada hak untuk menyampaikan Islam sebab mereka lagi dekat dengan keluarga dan Muslim mereka tu kan. So lagi senang lah untuk sampaikan Islam dan tunjukkan Islam tu berbanding orang luar. So tu antara itulah usaha-usaha Hidayah Center. Kata-kata akak untuk ni lah kot. Okay dari segi kalau korang sendiri bila kita belajar tu kita fikir macam mana kita nak manfaatkan diri kita sendiri bila dah keluar ke masyarakat nanti. Dan especially dakwah lah. Kita dakwah tu sebenarnya bukan susah pun, dia sebenarnya senang. Once bila kita faham Islam tu apa, kita akan cuba sampaikan. Sebab sahabat Nabi dulu semua datang daripada mu'alaf. Maksudnya yang melakukan dakwah semua mu'alaf kan. Maksudnya once bila diorang masuk Islam, diorang dah nama mu'alaf. So mu'alaf tu sendiri buat dakwah. Kita ni orang lahir daripada Islam, so kena fikirlah kan berapa banyak yang kita dah buat. So tak apa, benda tu perlahan kan. Dan terima kasih juga jemput dan teruskan menyokong Hidayah Center Foundation. Dan cubalah promote dekat orang lain ataupun keluarga lain berkenaan apa misi dan visi Hidayah Center supaya kita nak orang ramai tu dia faham juga Hidayah Center buat apa dan mereka ni membantu juga kan. So kalau sumbangan pun bukan kita sumbang macam mana, bila kita sumbang tu insya-Allah pahala mengalir lah sebab dakwah tu berterusan, dia tak berhenti. So insya-Allah lah. Terima kasih Kak Naziha atas kata-kata terakhir tu. Saya pun setuju jugalah di mana ilmu-ilmu tu kita belajar dan kita nak aplikasikan dan memberi manfaat kepada masyarakat kan. Betul. Dan juga kita kena mindsetting pemikiran kita untuk berdakwah. Dan bagi saya yakin kalau kita expose dengan yang non-Muslim, kita dapat rasa kita nak sampaikan Islam tu sendiri supaya dia orang tahu. Dia orang tak salah faham tentang Islam dan kita pun beritahu sikit-sikit pasal Islam. Saya rasa dengan exposure, dengan pendedahan tu sangat penting lah. Kalau kita tak terdedah sampai bila kita nak mulakan, betul tak? Betul. Dia macam nak masa akak cerita sikit sorry tambah sikit masa. Tak apa. Boleh. Jujur akak cakap, walaupun akak belajar dekat UIA dulu, Sudin dengan Perbandingan Agama, tapi sebenarnya akak tak tahu pun ilmu mana je yang akak kena sampaikan dekat non-Muslim. So sehinggalah akak join Hidayah Center, so akak baru tahu, sebenarnya tak perlu semua ilmu pun kita kena sampaikan dekat non-Muslim. So at least beberapa yang kita tahu macam basic Islam, tu pun kalau kita betul-betul faham, contohnya kenapa kita kena pakai tudung, kalau kita tahu kenapa kita kena pakai tudung, so benda tu sebenarnya dah menjawab dah persoalan-persoalan non-Muslim. So kita tu akan cakap nak dakwah ni tak susah, dia senang. Dia tak perlu jadi ustaz atau ustazah, dia just jadi Muslim tu sendiri. Serius akak cakap, just jadi Muslim tu sendiri. Sama dengan mu'alaf, kalau akak mengajar, akak akan sebut
korang sebenarnya tak perlu jadi ustaz atau ustazah. Yang penting korang kena jadi Muslim tu sendiri. Dapatkan ilmu dan cuba sampaikan benda tu dekat kaum keluarga yang belum Muslim lagi kan. So itulah yang akan nampak. Alhamdulillah. Sorry Alhamdulillah. tambah Thank you masa lah. sharing. Tak apa, tak apa. Okey, tu je saya tutup lah dengan terima kasih kepada Kak Naziha kerana sudi Sama. terima undangan kami untuk interview dan kita tak buka kan jadi tak apalah. Terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu je.